Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmatak wa ishrah alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, pertama selamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Taala masih lagi memberikan kepada kita kesempatan. Allah Taala masih mengurniakan kepada kita daripada segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sekalian hamba-Nya. Daripada nikmat sihat itu berpada, alhamdulillah boleh hadir sama-sama ke rumah Allah Ta'ala ini untuk kita beribadat kepada Allah dengan cara kita semaya berjamaah. Kemudian kita masuk dalam majlis ilmu yang dikatakan oleh para ulama sebagai rawdatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Kemudian Allah Ta'ala masih lagi memanjangkan umur kita atas sebab Allah Ta'ala nak suruh kita terus bertaubat dan beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala apa yang kita kerjakan, mudah-mudahan segala amal ibadat kita pada malam ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu daripada amal ibadat yang menjadi bekalan kita untuk kita menuju ke hari akhirat nanti, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, InsyaAllah pada malam ini kita sambung kuliah kita daripada kitab Fiqhus Shalah. Kitab Fiqhus Shalah, ada kitab ni. Kitab Fiqhus Shalah pada muka surat 23. Kalau ada kitab boleh ada lah. Dan sambung kuliah pada muka surat yang ke-23, kita masih lagi membincangkan tentang hikmah-hikmah ataupun apa yang dikatakan kelebihan-kelebihan sembahyang. Setelah bila mana kita telah membincangkan bersama apakah yang dikatakan sebagai kepentingan sembahyang dalam agama Islam. Dan pada kuliah yang lepas kita sebut pada hikmah yang pertama dan kedua, iaitu dengan sembahyang ini boleh menyebabkan kita ingat kepada Allah. Kemudian juga dengan sembahyang, dengan ibadat solat itu boleh menjadi sebagai pencegah ataupun penghalang daripada kita melakukan perkara-perkara buruk dan keji. Maka pada malam ini tuan-tuan puan-puan, kita sambung pada hikmah yang ketiga, kelebihan yang ketiga pada bab sembahyang. Maknanya hikmah yang kita dapat, kebaikan yang kita dapat daripada ibadat sembahyang, iaitu kata pengarang kitab, sembahyang akan melahirkan ketenangan jiwa, ketenteraman fikiran, hati yang tabah, damai lagi pemurah. Inilah salah satu daripada hikmah ataupun daripada kelebihan orang yang sembahyang. Bagaimana orang yang sembahyang diberikan ketenangan jiwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dibawa hadis, dibawa dalil daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Dipetik daripada surah Al-Ma'arij ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-23. Maka kata Allah Ta'ala pesan kepada kita, sesungguhnya manusia itu diciptakan. Maknanya manusia itu Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala ciptakan bertabiat. Maknanya bersifat, berperangai
keluh kesah. Dia fitrah manusia, dia tidak boleh lari daripada sifat kita gelisah. Ada masalah gelisah. Dia ada benda tak kena gelisah. Hati kita tu jadi berbolak-balik. Terkadang hati kita tu jadi gelisah, tak boleh nak duduk dia. Macam-macam mari mikir dalam fikiran kita, hati kita keluh kesah, hati kita jadi gelisah. Sebab itulah antara disebut oleh ulama, antara doa yang diajar oleh para ulama kepada kita, Allah Ta'ala ulama ajar kepada kita, kata ulama kita kena doa macam mana? Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Itu kalau sore. Kalau ramai, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Maknanya, wahai yang membolak-balikkan hati. Yang membolak-balikkan hati ni maknanya yang merubah hati kita, yang tidak menetapkan hati kita. Siapa dia? Allah Ta'ala. Kita minta doa kepada Allah Ta'ala, wahai yang membolak-balikkan hati. Maknanya, wahai Allah Ta'ala, ya Allah, ya muqallibal qulub sabbit qulubana. Engkau tetapkanlah hati kami. Sabbit qulubana ataupun sabbit qalbi ala dinik, atas agama. Jangan gagah kita atas hati kita itu atas benda tidak agama. Ala dinik, dinika maknanya atas agama engkau. Mana atas benda-benda agama Islam. Kalau bila di hati kita kemah kejam, mana kita berpegang teguh kepada agama Islam. Wa ala ta'atika, dan berpegang teguh juga kita ke atas ketaatan. Ala ta'atika, atas ketaatan kepada engkau. Maknanya kita minta kepada Allah Ta'ala supaya hati kita biar kemah atas jalan agama dan juga atas doanya kita kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah ulama ajar kita supaya kita banyakkan doa tersebut. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ataupun ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Itu doa yang diajar oleh para ulama. Maka disebut oleh Quran sebentar tadi kita sebut dah, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan kita ni sentiasa keluh kesah, ada penyakit gelisah, ada penyakit kita tidak tenang. Maka lagi kikir. Terkadang kita ni bersifat dengan kikir. Kikir ni istilah lama, Allah ni enggak istilah dia panggil kedeku lah. Sifat manusia kedeku. Kalau hak kita saya, hak orang nak kampung lain nak kampung ni alhamdulillah bagus belaka. Maknanya sifat kita kedeku tambah-tambah pada bab jalan Islam. Nak sedekah 10 sen pun payah. Nak hari Jumaat tabung masjid kat hak biru banyak. Kertas hak biru banyak, duit kertas hak biru. Hak merah kurang. Hak biru hijau tu lagilah kurang. Hak purple paling tak ada. Itu naknya bila sebut pada jalan kebajikan susah kita nak menderma. Nak menginfakkan harta yang kita ada. Penyakit umat iaitu penyakit kikir, kedeku pada jalan agama. Sebab itulah antara kata ulama juga, barang siapa dia nak murah rezeki dan juga panjang umur, kena banyakkan bersedekah. Sedekah ni merupakan satu kata-kata Nabi kata ma naqasa malum min sedekah. Tidak akan berkurang harta kita dengan sedekah. Kalau ikut falsafah orang putih lain, kau sedekah kau tak ada lah harta tu. Kenapa? Kerana keberkatan yang kita dapat bila kita bersedekah. Banyak dari Al-Quran Allah Ta'ala sebut kepada kita, menceritakan kepada kita bagaimanakah ganjaran orang yang bersedekah pada jalan Allah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Itu kata Allah Ta'ala dalam Quran, barang siapa yang bersedekah, ganjaran ataupun balasan orang-orang yang bersedekah, Allah Ta'ala kata seumpama satu tangkai yang menumbuhkan 7 tangkai. Kita tanya pokok, ada setakai dia tumbuh pula 7, dan daripada 7 itu mi'atu habbah, tumbuh pula 100 pula. Noyaknya cambahan, pertambahan, balasan-balasan, gandaan-gandaan bagi orang yang banyak menginfakkan harta pada jalan Allah.
Sebab itu kita kata ulama seperti mana disebut tadi, nak panjang umur, nak murah rezeki, kena banyak sedekah. Kadang-kadang kita melihat bahawa rezeki ini bukan sekadar harta benda, bukan sekadar duit, bukan sekadar pitih. Kadang-kadang sihat tubuh badan pun satu rezeki kepada kita. Sihat tubuh badan boleh buat amal ibadah. Dia paling hebat, sikit tapi mencukupi. Itulah dipanggil sebagai keberkatan yang ada dalam rezeki, yang mana hasilnya ialah daripada kita bersedekah dan kita infak pada jalan Allah Ta'ala. Apabila dia ditimpa kesusahan, maknanya manusia ini dicipta dalam keadaan keluh kesah gelisah, maka bila mana dia ditimpa kesusahan, ada masalah, dia kena musibah, maka dia sangat berkeluh kesah. Terkadang inilah yang boleh menyebabkan kita hilang pertimbangan, buat keputusan kadang-kadang makin jauh daripada Islam. Dan apabila dia beroleh kesenangan, maka dia amat kikir, amat kedekut. Tanya susah, gelisah kiamat. Tapi bila senang, dia tidak ingat pada rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada dia, maka menyebabkan dia jadi kedekut, kikir dia pada jalan Allah. Kecuali orang-orang yang bersembahyang, yang adalah mereka itu terus, maknanya berkekalan mereka itu melaksanakan sembahyang mereka itu. Di maknanya walaupun kita dalam keadaan kita ada masalah sekalipun, ada masalah, ada rasa gelisah dalam diri kita, maka kita buat semaya. Kita cuba untuk menenangkan hati kita, cuba untuk kita menyejukkan perasaan kita dengan cara kita semaya, minta tolong dengan Allah Ta'ala. Kalau boleh bangun tengah malam, 2/3 malam, kita bangun qiyamul lail, minta tolong daripada Allah Ta'ala, kita bermunajat kepada Allah Ta'ala. Maka kata ulama, itulah waktu yang paling dekat kita kepada Allah Ta'ala. Ialah bila mana kita bangun malam, tidak ada gangguan. Orang semua tidur, kita bangun untuk beribadat semata-mata kepada Allah. Kita menangis semahu-mahunya, menangis sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Di samping kita minta ampun kepada Allah Ta'ala atas segala dosa yang kita buat kepada Allah Ta'ala. Banyaknya dosa kita kepada Allah Ta'ala, banyak dosa kita sesama makhluk. Itulah kita taubat kepada Allah Ta'ala, bangun malam. Dan kerana itulah dapat boleh menyebabkan hati kita jadi tenang, hati kita akan rasa lebih damai, lebih tenteram. Ini tu ada masalah di enjoy. Dia orang bandar. Kapun lain lah, kapun ni alhamdulillah bagus belaka. Jangan cari keseronokan lain kecuali dengan semaya. Itulah dikatakan oleh ulama sebagai semaya itu sebagai satu-satunya benda yang boleh menyebabkan hati kita jadi tenang sungguh-sungguh. Sebab itu kalau orang itu rajin semaya, insya-Allah tidak akan ada masalah. Marilah bersama cubaan, dugaan dia, halangan dia dalam kehidupan dia, dengan dia kekal dalam bab semaya, jaga semaya dia betul-betul, maka tidak akan ada kesusahan dalam kehidupan dia. Semua jadi mudah. Tuhan buat mudah berlaku segala masalah yang mari pada dia. Begitu juga kita melihat satu lagi ayat Quran Allah Ta'ala sebut daripada surah Ar-Ra'd. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala beritahu kepada kita, Allah Ta'ala kata macam mana? Iaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Maksudnya dia hati dia sentiasa ingat kepada Allah, dengan cara dia berzikir kepada Allah, dia semaya kepada Allah, dia beribadat kepada Allah. Maka kata Quran, Allah Ta'ala sebut, ketahuilah dengan mengingati Allah itu, maka tenang tenteramlah hati manusia. Ini masalahnya kalau kita rasa serabut, kita kena cek diri kita, kita hampir dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita fikir apa, kita jadi tak tenang, rasa gelisah dalam hati, ada serabut. Padahal kita tak menilai bahawa kita sebenarnya semaya kita itu tidak ada kekuatan sebagai salah satu cara untuk kita ingat kepada Allah. Semaya kita sekadar kita buat semata-mata. Orang semaya kita semaya, semaya kerana takut ke orang, malu ke orang, semaya kerana malu ke tua untuk semaya contohnya. Maknanya semaya itu tidak ada power, tidak ada kekuatan untuk memberi ketenangan dalam jiwa kita. Maka sebab itulah Allah Ta'ala sebut dengan ingat kepada Allah. Maknanya dengan semaya, dengan zikir kepada Allah,
maka itulah yang boleh menyebabkan hati kita tenang dan tenteram. Baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ju'ilat qurratu aini fi sholati. Maksudnya dijadikan penyenang mata. Maknanya penyenang mata, maknanya penyenang mata hati. Qulubun fi shalah, maknanya dalam semaya. Sebab itulah antaranya kata ulama, disebut salah satu cerita, ada seorang ulama tu dia ahli tasawuf, ahli sufi. Bahkan kata setengah ulama kata dia ni wali. Satu ketika orang duk sebutlah dia ni kalau semaya dengan dia ni bagus, muka dia wali. Orang pakat nak suruh dia jadi tu email belaka. Tapi takdir Allah Taala dia ni tak sih. Tak boleh kita semaya lama dia raya. Tapi orang nak tolak juga dia. Pokok mana pun malam ni semaya Isa malam ni nak tolak tu wali jadi tu email. Dia tu lepas cakap tolak tu asyik. Maka lah dia mengalah. Tak apalah. Aku boleh jadi tu email. Tapi kena sabar, kena tunggulah lama aku semaya. Tak apa kata. Teka ni lah kita nak ambil berkat tu wali ni, nak semaya belakang tu wali. Ahli sufi. Maka dia pun naiklah. Dia pun akad takbir. Bila dia akad takbir, dia semaya baca surah Al-Fatihah. Kemudian dia baca surah Saya. Begitu lama. Dia sampai ke satu peringkat, makmum belakang ni kehos orang tak ada. Lah tinggal siapa? Dia dengan Tok Imeh hak tolak dia tadi, dengan Tok Bila, 3 orang. Maka akhirnya dia bagi salam. Sudah semaya bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang kedua semaya Isa, tiba-tiba bunyi bel subuh. Nak ayatnya kerana apa? Kerana manisnya ibadat solat tersebut. Dia rasa suka, kau semaya, kau sedap. Lazatnya dia beribadat. Lazatnya dia bersolat. Inilah yang dikatakan oleh ulama, orang yang sentiasa menunggu solat. Sebab apa? Sebab dalam semaya itulah saat dia rasa manisnya dia beribadat kepada Allah. Kita kadang-kadang tak ini baca panjang sikit, rasa marah dah. Kamu lainlah, kamu ni alhamdulillah bagus belaka. Tapi ayatnya di sini tidak ada kemanisan dalam ibadat. Itulah menyebabkan semaya kita itu tidak ada kualiti. Dia tidak ada kualiti, tidak ada power, tidak ada kuasa untuk menjadikan kehidupan kita, diri kita, jiwa kita lebih tenang di sisi Allah Ta'ala. Dan sebab itulah jaga semaya kita, biar semaya kita betul-betul menjadi asbab kepada kita untuk kita beribadat dengan lebih banyak, lebih baik kepada Allah Ta'ala. Itu hikmah yang ketiga, iaitu semaya dapat menjadikan diri kita jadi tenang. Baik. Yang keempat, maknanya yang keempat daripada hikmah ataupun kelebihan semaya ialah perbuatan-perbuatan, maknanya af'al, segala gerak-geri kita dalam semaya, segala tindakan kita dalam semaya, kelakuan-kelakuan dan bacaan-bacaan. Bacaan-bacaan ni aqwalun, sebutan-sebutan kita dalam semaya, mendidik dan mengasuh seseorang berakhlak mulia. Maknanya semaya itulah boleh menyebabkan hati kita jadi bersih. Semaya dengan semaya kata ulama boleh menyebabkan hati kita bersih. Bila mana hati kita bersih, itulah sebenarnya yang boleh menimbulkan akhlak-akhlak mulia. Sebab itulah tuntutan ulama juga, selain daripada kita belajar ilmu fiqh, kita kena belajar juga ilmu tasawuf. Bagaimana kita nak didik hati kita, bagaimana kita nak membersihkan jiwa kita. Kenapa? Kerana semaya pada hukum fiqh, semaya ialah aqwalun wa af'alun wa muftitamatun bitakbir wa muftitamatun bitaslim bisyara'id. Itu maksud semaya pada sisi fiqh. Apa dia? Iaitu perbuatan kita, perkataan kita yang dimulai dengan takbir dan berakhir dengan salam dengan niat-niat yang tertentu. Itu pada hukum fiqh. Tapi pada hukum tasawuf pula, semaya ialah satu ibadat yang boleh menyebabkan hati kita jauh daripada sifat-sifat mazmumah. Dia boleh menjadikan hati kita bersih dan terpakai dengan segala sifat-sifat mahmudah. Itu pada bab tasawuf pula.
Walaupun hakikat sebenar semaya ialah ibadat fiqh, tapi pengisian kita, rohani kita masa kita semaya, biar hadir dengan sifat-sifat akhlak mulia. Adanya sifat kita dalam diri kita, biar mari sifat tawadhu, biar mari sifat sabar, biar mari segala sifat-sifat akhlak-akhlak yang baik mengiringi semaya. Dia barulah semaya itu dikatakan sembahyang yang betul-betul khalis lillah, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ini maknanya boleh menyebabkan jiwa kita, hati kita dalam keadaan kita semaya, menyebabkan kita ni berakhlak mulia. Dia tengok orang semaya-semaya yang betul-betul boleh jaga semaya kita, boleh jaga semaya dengan perkara-perkara yang fahsyat munkar, sebagaimana Quran sebut sebelum ini, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semaya itu dapat cegah daripada perkara keji dan munkar. Semaya lagu mana? Semaya betul-betul sempurna. Dia bukan setakat pada kita kata pada segi rohani dan juga jasmani, dua-dua. Perlakuan kita rokok, kita sujud, kita i'tidal, kita duduk antara dua sujud, semua itu adalah perbuatan kita pada zahir, dan manakala pada batin, pada jiwa kita pula, biar berterus dengan sifat-sifat kita beribadat ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kalau semaya kita itu tidak kosong, maknanya semaya pada segi perbuatan sahaja. Orang rokok, kita rokok, orang sujud, kita sujud, tapi rohani kita, jiwa kita merata-rata. Kadang-kadang kita duduk semaya tapi fikiran kita jauh pahlawan negara. Kadang-kadang dalam semaya juga nak cari benda hilang, mudah cari dalam semaya, jumpa malu. Kena kunci motor duduk situ, pergi duit itu. Ingatlah. Kenapa? Kerana semaya kita tadi tidak khusyuk kepada Allah Ta'ala. Maknanya dalaman solat itu tidak sempurna. Dari segi rukun comel dah, kita rokok comel, tertik terning, sujud pun comel, tapi dalam hati kita pada semaya itu tidak ada ikhlasnya kita kepada Allah Ta'ala. Di maknanya dengan semaya yang baik, dengan semaya yang betul, boleh buat hati kita, jiwa kita ni berakhlak mulia. Lagu mana? Seperti ikhlas. Ikhlas ni antara payuh benda hak payuh kita nak buat ikhlas ni. Ikhlas cukup payuh. Kadang-kadang ikhlas, musuh ketak ikhlas ke apa dia? Iaitu was-was. Kadang-kadang kita tertik comel dah, kita ambil wuduk kita comel dah. Bila naik atas tikas jaduh kita niat kita lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala dah. Tapi bila semaya tidak ada rasa ikhlas. Kenapa? Lepas pada kita takbir, maka mari segala gangguan. Ingat kepada dunia, ingat kepada perkara-perkara yang melalaikan. Berat lagi semaya tapi fikiran dia duk tengah buat maksiat. Maksudnya dalam otak dia duk mikir lagu mana orang tu, lagu mana orang sebelum, lagu mana, duk fikir hal orang ngupak kat orang belah-belah. Maknanya semaya itu tidak terisi dengan benda-benda yang boleh menyebabkan jiwa kita jadi baik. Dan bersopan santun, baik tutur kata, menjaga maruah diri. Ini semua adalah satu perkara ataupun satu benda yang boleh berlaku bila mana kita boleh jaga semaya kita. Bila kita jaga semaya kita, maka automatik akan menyebabkan kita jadi baik. Kata-kata kita comel, jaga maruah diri kita, malu mendedahkan aurat di khalayak ramai. Ni aurat satu isu ataupun satu masalah yang besar pada kita. Nampak benda mudah, benda ringkas, benda simple tapi susah kita nak jaga sebenarnya. Tambah-tambah pada orang perempuan beraurat. Sebagaimana kita tengok pada dalil Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah Ta'ala pesan kepada Nabi kita untuk Nabi sampai kepada ummah. Apa kata Allah Ta'ala? Allah Ta'ala, wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman supaya melabuhkan pakaian, bagi menutup seluruh tubuh, makna jaga aurat. Satu dalil yang menunjukkan kepada kita pokok mana pun aurat kena jaga. Dan
cara yang demikian lebih sesuai kepada mereka, maka dengan itu mereka tidak akan diganggu. Dan ingatlah Allah adalah Maha Pengampun, Maha Mengasihani. Surah Al-Ahzab ayat 59. Pakai besar anak kita, isteri kita. Sebagaimana Nabi besar kepada kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kamu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ditanya apa tentang orang-orang bawah dia. Maknanya kita orang lelaki sebagai ketua keluarga, maka sesuatu yang tanya pasal anak bini kita, setara mana kita pesan keduk untuk jauh daripada maksiat, kita didik keduk supaya menutup aurat, kita ajar keduk cara-cara buat ibadat kepada Allah. Atas kepala kita berlaku. Kalau kita ajar dah, dia mahu tak dengar awan lepas dalam kita tu. Tapi tanggungjawab kita, sebagaimana Allah Taala sebut juga dalam Quran, Allah Taala kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Dia sebut juga satu ayat daripada Al-Quran, Allah sebut wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu campur diri kamu kepada kebinasaan. Yang kita bawa diri kita ke arah kebinasaan. Apa maksud kita bawa? Maknanya kita tidak menepati syariat Allah Ta'ala daripada hukum-hukum Allah Ta'ala ajar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Tak cukup dengan Quran, Allah Ta'ala menghadirkan kepada kita dengan tarbiyah Nabi-Nabi kita. Kemudian disambung pula oleh para ulama, warathatul anbiya, pewaris Nabi. Ajar kita, didik kita bagaimana kita nak jaga keluarga, bagaimana kita ni nak menurut segala perintah daripada Allah Ta'ala. Maka oleh sebab itu pakat pesan anak kita, isteri kita, ahli keluarga kita supaya menutup aurat dengan sebetul-betulnya. Kalau ni benda ni sebagai satu isu, satu perkara yang biasa. Tapi sebenarnya inilah sebenarnya tanda-tanda yang membawa kepada tanda-tanda akhir zaman. Begitu banyak maksiat yang berleluasa, bahkan aurat itu tidak dijaga dengan sempurna. Pakat beringat belaka. Dan berperibadi lurus, merendah diri, maknanya dengan semaya boleh menyebabkan diri kita jadi tawadhu. Sifat kita rendah diri kepada Allah Ta'ala. Tidak ada sifat-sifat seperti angkuh, sombong. Maknanya tidak ada sifat takabur dalam diri kita. Kemudian mesra, harmoni, taat dan lain-lain lagi sifat mulia. Maknanya tuan-tuan, hikmah yang keempat daripada semaya, maka boleh menyebabkan semaya ini boleh menyebabkan jiwa kita jadi bersih. Itu sebenarnya. Dengan semaya itulah sebenarnya boleh membentuk diri kita, membentuk jiwa kita, membentuk kulubun, membentuk hati kita supaya ke arah yang lebih bersih. Kerana dengan hati yang bersih itulah yang boleh menyebabkan kita boleh terima hidayah daripada Allah Ta'ala. Selagi mana hati kita cemuah dengan dosa, bergelumang dengan dosa, maka tidak ada ruang untuk hidayah masuk dalam diri kita. Itu yang jadi payah nak terima ilmu agama, payah nak terima nasihat. Kenapa? Kerana hati kita sudah hitam, hati kita sudah tertutup dengan dosa dan noda kita kepada Allah Ta'ala. Maka jaga semaya kita. Kenapa semaya yang betul-betul dapat menyebabkan hati kita jadi bersih, akhlak kita comel, mulia, mulut kita tidak sebut benda-benda yang tidak baik. Seterusnya boleh menyebabkan hati kita bersih dan boleh menyebabkan seluruh anggota kita jadi bersifat dengan kebaikan ke arah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang kelima daripada hikmah semaya apa dia? Iaitu melatihkan diri, litadribat, untuk memberi latihan kepada diri kita supaya sentiasa bersih zahir dan batin. Dia zahir maknanya lagu mana? Zahir dengan cara kita berwuduk misalnya. Kita nak semaya syarat dia kena ada wuduk. Sebab itu nak semaya kena pandai wuduk. Jangan pandai semaya saja, kena pandai wuduk juga. Ramai manusia hok pandai semaya tapi tak pandai wuduk. Maksud tak pandai lagu mana? Dia reti dari segi tertib dia mula-mula gitu sekian gitulah sekali basuh kaki, lah kali tertib dia tahu. Tapi penyempurnaan wuduk itu tidak kena. Dia macam mana cara dia nak membersihkan diri dia, anggota-anggota wuduk tersebut. Itu zahir. Suci daripada kotoran luaran dan suci daripada kekotoran dalaman. Maknanya suci juga pada jiwa kita. Dalam semaya apa dia? Seperti khianat. Khianat juga riak. Riak ni berasal untuk tunjuk orang berlaku.
Riak ni kita bangga diri, kita berasa kita hebat, kita berasa kita ada kelebihan, maka kita berbangga. Itu dipanggil riak. Kemudian ujub. Ujub ni maknanya kita bangga dengan diri sendiri. Kalau riak ni maknanya kena ada orang. Kita dengar orang lain, kita royak ke orang, kita tunjuk ke orang, kita cerita ke orang, itu riak. Adapun ujub boleh berlaku walaupun kita duduk seorang. Contoh, kita bangun malam, duduk dalam bilik, kita berapa sejadah nak semaya, sunat taubat. Kita pun mari berasa dalam diri kita, oh hebatnya aku. Tak ada lagi orang lain boleh setara aku. Bangun tiap-tiap hari pukul 3 pagi untuk semaya. Ibadat dia bagus, tapi bila mana timbul kesedaran ataupun timbul perasaan tersebut, maka menyebabkan hati tiba-tiba hadirnya rasa ujub. Maknanya dia bangga dengan diri sendiri. Dan lain-lain lagi. Maknanya kita sucikan diri kita dengan perkara-perkara yang kotor tadilah, daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela di sisi Allah Ta'ala. Kemurnian jiwa raga itu adalah diperoleh daripada pembersihan hati dan syirik, dari syirik khafi dan jali. Bila sebut syirik, maka kata ulama, pembahagian besar ialah dua bahagian, iaitu syirik khafi dan syirik jali. Khafi maknanya syirik yang tersembunyi, syirik yang tidak boleh membawa kepada riddah, ataupun syirik yang tidak boleh membawa kepada murtad. Itu dipanggil sebagai syirik khafi. Contohnya, mari berasa riak dalam diri kita, mari berasa takabur pada kita, mari berasa maknanya buat benda ni, maknanya tidak, bukan melanggar syariat Allah, tapi benda-benda yang boleh menyebabkan hati kita jadi lalai kepada Allah. Itu dipanggil syirik khafi, syirik yang tidak membawa kepada riddah murtad. Adapun syirik jali, syirik yang nyata, syirik yang jelas, boleh menyebabkan jadi kufur, murtad, wal'iyadzubillah. Contohnya kita kata, kita iktikad, kita kata Tuhan ada 3. Sebagaimana konsep Trinity yang diamalkan oleh Kristian. Ada Tuhan Ayah, Tuhan Mak, Tuhan Anak. 3 Tuhan. Tuhan Ayah siapa dia? Allah. Tuhan Mak, Maryam, Mary. Tuhan Anak, Isa ataupun Jesus. Itu konsep Trinity. Kita mengakui bahawasanya ada 3 Tuhan. Allah juga ada atas sekali, tapi ada Tuhan lain, 2 yang bawah. Maka itu menyebabkan kita termasuk dalam golongan syirik jali. Maknanya syirik kita tu secara jelas dan nyata, murtad dan kafir serta-merta. Contoh kita kata juga antaranya ialah syirik jali, orang lain ni tak faham. Apa dia? Tidak mengakui bahawa semaya itu benda wajib dan diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Contoh kita katakan, semaya itu tidak wajib ke kita. Apa hukum dia? Kata-kata ini boleh menyebabkan kita jadi syirik jali juga. Ingat, kita jangan mempersendakan ibadat solat. Semaya tak wajib kita, kedemo ya wajib kita, Tuhan tak wajib semaya, maka murtad kita. Apa sebab apa? Sebab kita menafikan kewajiban Allah kepada kita. Benda jelas hukum daripada Allah Ta'ala, kita menentang hukum daripada Allah Ta'ala, menyebabkan secara jelas kita mempersendakan Allah Ta'ala, boleh jatuh kepada riddah ataupun murtad. Dia ingat, maknanya syirik jali kita kena jaga, takut kita jadi murtad. Adapun syirik khafi kita kena elakkan. Kenapa benda ni boleh mengganggu iman dalam diri kita. Serta kewajipan bersuci dari hadas dan najis. Hadas dan najis, 2 benda yang perlu kita belajar juga lah. Hadas ni maknanya sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Kalau berat daging tu hadas juga, hadas mana dia? Dia macam-macam lah. Hadas ada 2, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil ke apa dia? Kita tak ada wudu, itu hadas kecil. Adapun hadas besar, banyak faktor yang menyebabkan kita terkena ataupun kita termasuk dalam golongan orang yang berhadas besar. Antaranya apa dia? Kita jimuk, kita datang haid, kita keluar air mani, kemudian kita ada nifas. Nifas maknanya darah yang keluar masa kita melahirkan, selepas kita melahirkan anak. Bukan, nifas darah berserta dengan anak. Ada masa wiladah ialah darah proses persalinan tersebut, lepas pada tu dipanggil sebagai wiladah.
Kemudian selain daripada nifas, lain daripada wiladah, selain daripada haid, maka dipanggil sebagai istihadah, darah penyakit. Oh, ni pun kita kena belajar. Tama-tama bagi perempuan kena belajar bab darah ni. Ada pun orang lelaki kena belajar apakah yang dikatakan sebagai perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita jatuh kepada dalam keadaan kita berhadas besar, maka wajib mandi. Kemudian begitu juga najis dibahagi oleh ulama dengan 3 bahagian. Najis mukhaffafah, najis mutawassithah dan najis mughallazah pun kita kena belajar. Kenapa? Kerana dengan belajarlah boleh menyebabkan kita sempurna pada ibadat kita. Jangan dalam keadaan kita terus jahil, maka kita buat amal ibadat dalam keadaan jahil, maka tak terpakar kata ulama. Hukum mana pun kita pakai belajarlah. Mudah-mudahan dengan belajar boleh menyebabkan ibadat kita sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik. Dan yang keenam, hikmah semaya, hikmah daripada ibadat solat ialah menyebabkan kita boleh jaga kebersihan dan pergerakan tubuh badan kita. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita sambung pada hikmah seterusnya pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.